Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya doakan semoga semua sihat selalu dan juga ceria di samping keluarga. InsyaAllah pada ini kita akan sambung untuk sirah peristiwa selepas kelahiran daripada Nabi lah. Okey. Baik. Jadi sebelum marilah sama-sama kita membacakan doa belajar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'a walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi kita bertemu untuk PDPR pada kali ini. Okey. Baik, sebelum ni kita dah lihat bagaimana nasab keturunan Nabi, siapa datuk Nabi, siapa ayah Nabi, siapa ibu Nabi. Faham? Memang banyak kena hafal. Nak kena ingat nama, tarikh, tahun, tempat. Sebab apa? Inilah insan ataupun inilah orang yang kita nak jumpa dekat akhirat nanti. Faham? Okey? Memanglah susah Asyik nak kena ingat nama, nak siapa ni. Tetapi untung dia nanti kita sebagai orang Islam, kita percaya, kita dah belajar dah. Kan akhirat nanti kita akan ada hari kiamat, dan lepas hari kiamat akan ada bangun di padang mahsyar. Itu percaya tak? Percayalah sebab kita orang Islam. Jadi bila kita percaya, orang yang akan menunggu kita nanti siapa? Kita ni sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, Nabi kita lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita. Jadi kita kenalah tahu siapa yang kita nak jumpa nanti. Faham? Dan untunglah, sangat-sangat beruntunglah kalau kita dapat menjadi orang yang boleh bertemu dengan Nabi nanti. Faham? Okey. InsyaAllah semoga kita doalah. Semoga kita semua menjadi umat terpilih sebagai orang yang boleh berjumpa dengan Nabi nanti, insya-Allah. Faham? Dan sama-samalah nanti kita semua dimasukkan ke dalam syurga. Faham? Okey, jadi kita lihatlah penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kampung penyusuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari kabilah Quraisy. Kan hari itu dia kisah dah. Apa kaum Quraisy ni? Iaitu suku Arab daripada keturunan Nabi Ismail. Baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibu Nabi menyusukan Nabi selama 3 hari sahaja. Okay, ingat, ibu Nabi menyusu Nabi 3 hari, dan mereka berpendapat bahawa udara di kota Mekah tidak sesuai untuk ibu menyusukan anak dia. Okey, jadi mereka menunggu ibu susuan yang datang dari kawasan perkampungan untuk menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi udara di tempat tersebut lebih segar dan bersih. Penduduk kampung yang terkenal dalam hal menyusukan bayi adalah kabilah Bani Sa'ad. Okey, sementara menunggu kedatangan ibu susuan, Aminah telah memberikan bayinya kepada Suhaibatul Islamiyah. Okay, Suhaibatul Islamiyah ni ialah hamba kepada Abu Jahal. Beliau adalah kerabat Nabi Muhammad. Okay, jadi orang yang kedua menyusukan Nabi adalah Suhaibatul Islamiyah. Jadi Suhaibatul Islamiyah ni menyusukan Nabi selama beberapa hari saja. Namun beliau tetap menjaga hubungan baik dengan baginda. Setelah dewasa, baginda tetap mengingati ibu susuannya walaupun Suhaibatul Islamiyah telah meninggal dunia. Faham? Okay, tujuan Nabi Muhammad SAW dihantar ke kawasan pendalaman adalah supaya baginda dibesarkan dalam persekitaran semula jadi dan bersih serta jauh daripada kesibukan kota Mekah. Macam sekarang kita tengok, kalau dekat kota, dekat pekan ni kan, dekat bandar kan, mesti penuh dengan kesesakan, kesibukan. Tapi bila di kampung, tenang, aman, okey, udara segar, kan? Dah lama tak balik kampung kan? Nanti kita balik kampung. Okey, jadi di sana juga boleh membentuk pemikiran baginda yang
kuat dan juga mampu berdikari. Okey, inilah hikmah dia. Kenapa Allah tempatkan Nabi di kawasan perkampungan. Jadi untuk buat Nabi kan untuk jadikan Nabi kita kuat pemikiran dan juga mampu berdikari. Hal ini menjadikan baginda boleh juga fasih di dalam bahasa Arab. Okey. Dari kisah sepanjang penusuan Nabi dengan Halimatus Sa'diyah. Okey, Halimatus Sa'diyah pula orang yang ketiga menyusu Nabi. Jadi wanita di kalangan kabilah Bani Sa'ad ni telah datang untuk memilih bayi untuk disusukan. Okey, mereka memilih bayi yang mempunyai bapa sahaja. Okey, sebab apa? Kalau kita dia orang di kampung, jadi bila pilih bayi yang anak yatim, risaulah nanti tak ada bayaran. Okey, tapi hal ini kerana sekiranya anak sesuainya adalah anak yatim, sudah tentu ganjaran yang diperoleh sedikit je, nampak dia kata. Tapi Halimah binti Abi Zuhaib adalah nama sebenar Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah telah mengambil Nabi Muhammad SAW dan dibawa pulang bersama teman-teman yang lain untuk disusukan. Okey, ini panjang kisah dia. Ada kisah nanti murid boleh cari. Jadi Halimatus Sa'diyah telah menceritakan bahawa semenjak menyusukan Nabi, beliau merasakan mendapat rahmat. Kira-kira semenjak Nabi disusukan, ternakan kambingnya semakin bertambah baik. Okey, lepas tu kambing pun menjadi sihat-sihat, keluar susu yang banyak. Selama 2 tahun tinggal di kampung Halimatus Sa'diyah, baginda membesar dengan cepat dan memiliki tubuh badan yang sihat. Ni kisah Nabi waktu kecil, daripada bayi sehingga dah umur 2 tahun. 2 tahun ni macam adik kita lah kan, yang boleh merangkak dah, dah boleh berjalan dah kan. Okey. Jadi baginda dibawa kepada ibunya. Setelah cukup 2 tahun, baginda dibawa kepada ibunya untuk sementara waktu bagi mengelakkan terkena wabak penyakit. Baginda dibawa semula ke kampung untuk mendapat udara yang segar dan bersih. Jadi sepanjang tu adalah Nabi berjumpa dengan ibu, duduk kampung, macam itulah. Okay, ketika Nabi Muhammad SAW berumur 3 tahun pula, saudara angkatnya berlari mendapatkan ibunya Halimatus Sa'diyah sambil menangis dan berkata, "Saudaraku yang dari Quraisy telah diambil oleh 2 orang lelaki berpakaian putih." Ini kisah. Kisah apa? Nanti saya ceritakan. Dia dibaringkan, dadanya dibelah. Dada Nabi dibelah dan dikeluarkan sesuatu dari dalam dirinya. Dadanya turut disucikan dengan air dan kemudian lelaki tersebut terus pergi. Kejadian tersebut dinamakan Syaqqas Sadr. Hikmah kejadian tersebut ialah sebagai persediaan awal kerohanian baginda untuk bersifat maksum. Maksum ialah terpelihara daripada sebarang kesalahan dan terhindar daripada melakukan sebarang dosa. Ini adalah kisah pertama bagaimana dada Nabi dibelah. Jadi bapa dada Nabi dibelah bukan sebab apa, untuk menghilangkan rasa ataupun syak wasangka ataupun tempat kepada bisikan syaitan tu tak ada. Jadi sebab itulah Nabi ni maksum, tak ada dosa. Jadi Allah jaga Nabi. Nampak? Daripada kecil lagi sehinggalah Nabi wafat. Tahu? Dan mukjizat Nabi pula kekal sehingga hari ini. Tak hebat ke Nabi? Ya, hebatlah. Jadi Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad berumur 5 tahun, Halimatus Sa'diyah telah menemui beberapa orang lelaki dari Habasyah yang kelihatan begitu tertarik kepada anak itu. Dan mereka berkata, "Anak ini menjadi seorang yang sangat penting. Kami akan membawanya ke negeri kami bersama-sama dengan kami." Jadi waktu tu Nabi tengah ada 2 orang. Dia tengok Nabi. Jadi dia macam nak culik lah kan. Tapi lalu Halimatus Sa'diyah berasa takut. Beliau merasakan bahawa Nabi Muhammad lebih selamat di Mekah. Nabi Muhammad SAW telah beberapa kali dikembalikan kepada ibunya Aminah ketika baginda umur 2 tahun dan semasa dihadiri oleh 2 lelaki tadi. 2 lelaki yang belah Nabi itu siapa? Itulah malaikat tahu. Jadi malaikat menyerupai lelaki. Halimatus Sa'diyah dan kaumnya tetap mengingati akan sangat indah bersama Nabi Muhammad. Apabila dewasa, baginda selalu memberi hadiah kepada Halimatus Sa'diyah. Nampak? Inilah adab Nabi. Faham? Nabi tak pernah lupa orang yang telah menjaga baginda. Faham? Kita pun samalah. Dah besar nanti, usaha murid-murid, janganlah lupa siapa yang menjaga kita. Kalau ibu, ibulah. Kalau ayah, ayahlah.
Kalau datuk lah, nenek siapalah. Nah, jadi jangan lupa ingat jasa baik mereka. Faham? Okey, pada masa Nabi Muhammad SAW hendak dikembalikan pada ibunya, baginda telah hilang. Hari waktu dia tidak menjumpainya dan beritahu kepada Abdul Muttalib bahawa Nabi telah sesat jalan ketika berada di kota Mekah. Abdul Muttalib menyuruh beberapa orang mencarinya. Okey, kerana ni waktu ni Nabi umur 5 tahun, macam tadika kan. Okay, jadi siapa yang jumpa, baginda telah dijumpai oleh Warqah bin Naufal. Lalu beliau mengembalikan baginda kepada keluarganya lah. Okay, Warqah bin Naufal tu kita dah cerita belum? Nanti kita. Okay, sebab apa? Yang itu nanti kita akan sambung. Okay, jadi saat kematian ibu dan datuk Nabi. Okay, sekarang ni Nabi dah anak yatim. Faham? Nabi tak ada ibu, tak ada ayah. Okay, ketika Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun pula, ibunya bercadang membawa baginda ke Yasrib untuk menziarahi saudaranya, Bani Najjar. Beliau turut membawa Ummu Aiman. Okay, Ummu Aiman yang tadilah. Okay, hamba yang ditinggalkan oleh ayah Nabi lah. Okay, itu hamba abdi bapa Nabi Muhammad untuk pergi ke berziarah. Apabila sampai di sana, Aminah telah menunjukkan kepada baginda kubur bapanya Abdullah. Baginda merasa itulah kali pertama baginda bergelar anak yatim. Biasalah budak-budak kecil, faham? Okay, macam kita tengok budak-budak, okay, mereka tak faham pun, tak tahu pun. Tapi bila kita cerita, ini kubur, okay, barulah mereka mula faham. Okay, selepas sebulan berada di Yasrib, okay, mereka menaiki unta menuju ke kota Mekah. Ketika dalam perjalanan, ibunya sakit di tempat yang bernama apa? Cerita dah itu kat mana? Abwa. Ingat, nama-nama ni kena ingat. Banyaknya kena ingat Ustaz. Ya, memang banyak. Tapi tak pula. Okay, di Abwa. Abwa nama tempat ibu Nabi Muhammad mula sakit. Dan tidak berapa lama kemudian, ibunya meninggal di situ juga. Okay, dan dikebumikan pun di sana juga. Jadi sakit di Abwa, meninggal di Abwa, dikebumikan ataupun ditanam di Abwa juga. Okay, selepas itu Nabi Muhammad SAW telah kembali dengan perasaan yang sangat sedih. Baginda pulang bersama Ummu Aiman ke Mekah. Ummu Aiman menyerahkan Nabi Muhammad kepada datuknya. Jadi kisah dia, Nabi bila Nabi tak ada Nabi anak yatim, ayah Nabi meninggal, ibulah jaga. Kan? Lepas ibu Nabi meninggal, siapa jaga? Datuk Nabi pula jaga. Ya. Okay, datuk Nabi Muhammad SAW daripada Bani Hashim. Datuknya seorang pembesar kaum Quraisy yang sangat dihormati oleh penduduk Mekah. Datuknya sangat sayang kepada baginda. Nabi Muhammad SAW telah dipelihara oleh datuknya selama 2 tahun. Okay. Tidak lama kemudian, datuknya pula meninggal. Okay, jadi tadi ayah dah meninggal, ibu dah meninggal, datuk pula yang meninggal. Jadi umur Nabi ketika itu baru 8 tahun saja. Okay, Nabi Muhammad sangat sedih. Ummu Aiman telah membawa baginda kepada bapa saudara pula. Jadi bapa saudara lah yang bernama Abu Talib untuk menjaga baginda. Okey, jadi kena ingatlah nama-nama orang yang jaga Nabi ni. Tengok macam mana kehidupan Nabi Muhammad sejak kecil. Okey, bukan senang. Kita beruntung ada ibu, ada ayah. Okey, kalau yang ada tak ada pun, okey, atuk ada lagi. Ini tengok. Ini kisah betul. Sirah, ingat Ustaz betul? Sirah kisah yang tidak ada penipuan, kisah benar. Ini sirah Nabi ni. Okey, sebenarnya Nabi berakhlak mulia. Okey, kenapa Nabi ini digelar Al-Amin? Nabi tidak pernah berbohong dan tak pernah berdusta. Tak pernah langsung. Nabi berlemah lembut dalam pergaulan dan percakapan. Itulah Nabi kita. Jadi kita kena ikut Nabi lah. Janganlah jadi orang suka berbohong. Janganlah orang suka cakap yang benda tak elok, suka cakap kasar-kasar. Cakap lemah lembut. Kan bukan susah pun. Okay, jaga pergaulan kita. Tak kisahlah dengan kawan ke, dengan mak ayah ke, dengan guru ke, jaga percakapan kita. Okay, boleh tak? Ikut Nabi. Kata nak jumpa Nabi, kenalah ikut Nabi. Faham? Okay, dan seterusnya, baginda adalah seorang yang pengasih dan juga penyayang. Nampak? Hebat Nabi ni. Dah lah berakhlak mulia, tak berbohong, tak dusta, cakap elok-elok. Okay, lepas tu tak pernah seorang pengasih dan penyayang, jujur, rajin, amanah. Itulah menyebabkan seluruh kota Mekah sayang kepada
Nabi. Faham? Okey. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap sesiapa saja. Nabi Muhammad benci dan tidak pernah menyembah berhala. Okey, tak pernah. Ini sebelum Nabi dilantik jadi Rasul. Sebab sebelum Nabi berumur 40 tahun. Sebelum lagi, tak pernah. Nabi Muhammad juga baginda tidak pernah minum arak dan tidak pernah berjudi. Okey. Allah jaga Nabi. Takkan kita kata Nabi pernah, tak pernah langsung. Jangan fikir macam tu. Okey, tak pernah langsung. Nabi Muhammad sangat cerdas akan dia. Dalam akal pula bijaksana lah. Cerdas, kuat semangat dan berfikiran positif. Dengan segala sifat yang dimiliki oleh baginda, orang Arab Mekah telah menggelarkan baginda sebagai Al-Amin. Okey, itu orang yang dipercayai, iaitu satu Mekah percaya kepada Nabi. Baginda amat amanah dan jujur dalam segala urusan. Nabi Muhammad SAW sentiasa mendoakan kebaikan dan mengharapkan petunjuk Allah walaupun terhadap musuh baginda. Seterusnya, baginda sentiasa menyambung silaturahim dan suka memberi salam kepada umatnya. Baginda juga sering melayan tetamu dengan baik dan bercakap dengan lemah lembut. Jadi ingat, kita kena melayan tetamu. Ingat tak tetamu? Kita dah belajar kan adab melayan tetamu. Baginda tidak pernah marah, malah akan memberi nasihat kepada sesiapa sahaja. Jadi kita kenalah contohi akhlak Nabi. Sebab apa? Nabi ni adalah akhlak yang paling terpuji. Jadi kita kena jadikan Nabi sebagai idola kita, contoh kita untuk kita ikut. Faham? Ikut sikit-sikit dulu. Faham? Mula kita betulkan dari segi pergaulan kita, akhlak kita, cara cakap kita. InsyaAllah barulah kita boleh dapat ikut semua yang Nabi ajar. Faham? Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir besar. Banjir lah macam kita pernah tengok. Banjir tersebut telah menyebabkan sebahagian dinding Kaabah runtuh. Orang Arab pula telah berpakat untuk merobohkan semua Kaabah bagi membina baru. Diorang sebab dah banjir besar, mungkin terhakislah kawasan tu. Jadi diorang buat barulah. Jadi pembinaan tersebut melibatkan pembesar-pembesar Quraisy lah, iaitu Abbas dan Rasulullah SAW sendiri. Iaitu pembinaan itu diketuai oleh Bakum, seorang tukang kayu berbangsa Rom. Setelah selesai membina Kaabah, mereka meninggikan pintunya daripada aras tanah sehingga terpaksa menggunakan tangga untuk memasukinya. Jadi ditinggikan. Nanti kalau banjir lagi tak adalah masuk dalam Kaabah tu kan. Jadi selepas itu juga mereka ingin meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Ini baru jadi kisah. Kita tengok. Selepas itu juga mereka ingin meletak Hajarul Aswad. Berlaku perselisihan faham mengenai siapa yang kena letak dekat batu aswad ni. Macam sekarang kita tengok adalah orang yang untuk merasmikan siapa kita nak. Perselisihan ini hampir membawa kepada pergaduhan dan peperangan. Nampak? Jadi seorang lelaki tertua di dalam Quraisy ni bernama dia Abu Amamah bin Ghairah telah mencadangkan supaya kita lantik seorang hakim untuk adili siapa pembesar-pembesar yang boleh letakkan kepada Hajarul Aswad ni. Hajarul Aswad ni tahu tak yang mana? Nanti cari dekat Kaabah tu macam mana. Jadi mereka bersetujulah. Cara dia, siapa yang masuk dalam Masjidil Haram ni mula-mula, kita jadikan dia hakim. Jadi esok dia secara kebetulan orang yang mula-mula masuk Masjidil Haram tu adalah siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Faham? Maka baginda pun dilantik menjadi hakim. Jadi cara dia macam mana? Nabi ni tak masalah. Nabi ni orang yang cerdas akal. Orang yang pandai, bijaksana. Jadi Nabi Muhammad membentangkan serbannya dan meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Serban macam Ustaz pakai ni, serban. Tapi serban Nabi lain-lain. Cuma semua ketua puak memegang bahagian tepi kain serban tersebut dan mengangkat bersama-sama ke tempat yang disediakan di Kaabah. Nabi Muhammad SAW meletakkan sendiri Hajarul Aswad di tempat asalnya. Jadi nak bagi adil, semua bersibuk dia nak letak lah, orang ni nak letak, orang ni letak. Jadi Nabi bentangkan serban Nabi ni besar.
Okey. Bukan macam yang kita ada ni. Okey, jadi semua kabilah pegang ujung Hajar Aswad di tengah. Jadi angkatlah. Okey, jadi semua angkat dan Nabi sendiri yang meletakkan Hajar Aswad pada tempat asal. Jadi semua bersetuju dengan apa yang Nabi buatlah, tak ada masalah. Tak ada berlaku pergaduhan dengan antara pembesar-pembesar tadi. Tahu? Okey, jadi Kaabah adalah rumah ibadah pertama yang dibina untuk tujuan beribadah. Okey, jadi Nabi Muhammad SAW berumur 12 tahun lagi. Dan beberapa saudaranya Abu Talib tadi yang selepas datuk Nabi meninggal, okey, Nabi dijaga oleh Abu Talib. Jadi 12 tahun lagi Nabi dah dibawa ke Syam untuk berniaga. Pada awalnya Abu Talib tak nak bawa permintaan anak saudaranya ni untuk mengikut rombongan berniaga sebab Nabi masih kecil lagi, 12 tahun. Okey, umur dah jenab. Jadi perjalanan tersebut terpaksa mengarungi padang pasir yang kering kontang, padang pasir. Okey, jadi Ustaz nak murid-murid cari macam mana bentuk padang pasir ni. Tengok macam mana bentuk dia. Baginda terus memujuk bapa saudaranya dengan alasan baginda tinggal keseorangan dan akhirnya Abu Talib bersetuju untuk membawa baginda. Tapi sampai di sana, masyarakat di situ telah dimaklumkan tentang perutusan baginda daripada seorang kalangan bahasa Arab. Perkara tersebut diberitahu oleh pendeta yang bernama Buhairah. Dia menasihatkan Abu Talib supaya membawa Nabi pulang, bawa balik Nabi pulang ke Mekah kerana bimbang akan keselamatan Nabi. Okey, jadi perniagaan mereka mendapat keuntungan besar ketika usia Nabi mencapai 25 tahun. Baginda sekali lagi bermusafir ke Syam bersama Maisarah kerana menjalankan urusan perniagaan Khadijah. Okey, jadi Nabi ni berniagalah. Umur 12 tahun pun berniaga sampailah umur 25 tahun kan seterusnya. Okey, Khadijah umur 25 tahun Nabi berniaga dengan Siti Khadijah, iaitu memilih Nabi Muhammad SAW menjalankan perniagaan ke Syam. Kerana apa? Nabi ini terkenal dengan kejujuran, budi pekerti baik, sifat amanah yang mulia. Jadi sama lagi juga mendapat keuntungan yang besar. Apabila Rasulullah SAW pulang ke Mekah, Khadijah mendapati perniagaan yang dilakukan oleh baginda mendapat keuntungan yang besar. Jadi Khadijah tertarik dengan baginda dan ingin berkahwin dengan baginda. Okey. Jadi Khadijah merupakan seorang janda kaya dan wanita bangsawan Quraisy yang sangat kaya, cantik dan dihormati. Khadijah ni adalah isteri Nabi. Faham? Okey, jadi apabila Rasulullah telah kembali ke Mekah, keuntungan hasil daripada itu banyaklah. Sebab apa? Sikap amanah daripada Nabi. Okey, jadi masyarakat telah beritahu Khadijah, masyarakat ni yang orang teman Nabi ke Syam tadi. Okey, dia cerita kepada Khadijah tentang peribadi Nabi ni macam mana. Okey, itulah rupanya ciri-ciri yang dicari oleh Siti Khadijah. Sebelum ini sudah ramai dah orang yang nak berkahwin dengan Khadijah tapi ditolak. Khadijah telah menyampaikan hasilnya itu kepada Rasulullah melalui temannya Nafisah binti Munayyah. Rasulullah SAW telah bersetuju dengan cadangan tersebut dan memberitahu bapa saudaranya. Baginda menghantar 20 ekor unta sebagai mas kahwin. Ketika itu Khadijah berusia 40 tahun dan beliau adalah wanita yang terhormat dalam kalangan kaumnya. Dia juga adalah wanita pertama yang dikahwini oleh Rasulullah SAW. Baginda tidak pernah berkahwin dengan wanita lain sehinggalah Khadijah meninggal dunia. Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Khadijah hidup bersama Rasulullah selama 25 tahun. Semua anak-anak Rasul dilahirkan oleh Khadijah kecuali Ibrahim. Okey, jadi inilah siapa isteri Nabi tadi? Khadijah. Faham? Okey, nanti kita akan tengok pula kehidupan selepas perkahwinan daripada Nabi dan juga Siti Khadijah. Jadi itu saja, sampai di sini saja. Kisah Arab, murid-murid boleh lihat kembali video ni. Okay, ingat balik apa isi-isi penting yang kita boleh tahu daripada kisah Nabi ni. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.